Assalamualaikum Cik Dino Syamil yang kami hormati. Saya Nurhayati Ismail, mewakili rakan-rakan kumpulan saya akan memulakan pembentangan pada kali ini. Dan pada kali ini kumpulan kami akan membincangkan tentang isu yang berkaitan dengan undang-undang komunikasi di Malaysia, iaitu satu isu yang sering kita dengar dan baca di media, iaitu isu buli cyber. Dan bagaimanakah dengan penguatkuasaan undang-undang di Malaysia ni dapat menyelesaikan masalah ini? Undang-undang merupakan salah satu dasar kerajaan yang diwujudkan untuk keselamatan negara. Ini kerana melalui penguatkuasaan undang-undang ni kita dapat mengatur dan mengawal masyarakat. Walaupun hakikatnya undang-undang ni akan membataskan kebebasan terutama dalam komunikasi masyarakat. Komunikasi adalah satu proses penyampaian maklumat atau pesanan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Ia melibatkan proses pertukaran dan koordinasi maklumat. Komunikasi ini adalah satu yang asas seperti mana kita perlukan makanan, tempat tinggal dan pakaian. Ramai pakar menilai bahawa komunikasi sangat diperlukan dalam hidup bermasyarakat. Ini diterangkan oleh Profesor Wilbur Schramm, iaitu tanpa komunikasi, masyarakat tidak mungkin akan terbentuk. Sebaliknya, tanpa masyarakat, maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi. Begitulah pentingnya komunikasi dalam kehidupan kita. Kita melihat kini teknologi komunikasi ini semakin berkembang pesat dan telah mewujudkan satu dunia baru tanpa sepadan atau dikenali sebagai dunia cyber. Kemunculan internet sebagai wadah penyebaran maklumat telah menyebabkan kesukaran dalam mengawal perjalanan maklumat di dunia cyber. Kesannya, terdapat banyak maklumat dan informasi sama ada yang benar atau salah, idea, ideologi, propaganda dan juga pornografi disebarkan melalui internet. Akibat keterujaan, dunia cyber telah memberi impak kepada masyarakat dan muncul jenayah cyber seperti hacking, internet fraud, penyebaran berita palsu, fitnah, kes-kes buli cyber dan sebagainya. Oleh yang demikian adalah dirasakan negara memang memerlukan undang-undang khusus bagi mengawal dan menangani jenayah tersebut. Undang-undang cyber ini telah digubal oleh kerajaan bagi memastikan rakyat menggunakan ruang cyber dengan baik dan berhemah. Namun, tidak dinafikan masih ramai di kalangan masyarakat kita masih tidak menyedari tentang kewujudan undang-undang cyber dan peningkatan angka kes jenayah cyber setiap tahun. Berdasarkan statistik Pusat Bantuan Cyber 999, Cyber Security Malaysia sebanyak 228 kes telah dilaporkan kepada Cyber Security Malaysia pada suku ketiga tahun 2017. Kebebasan bersuara merupakan asas penting kepada hak asasi individu dalam sesebuah negara seperti yang termaktub di dalam Perkara 10-1-A Perlembagaan Persekutuan. Tanpa kebebasan bersuara, matlamat dan kehidupan masyarakat demokratik sukar dilaksanakan. Menurut Muhammad Safar Hasim, terdapat dua perkara yang perlu diingatkan berkaitan dengan perkara ini. Pertama, kebebasan bersuara yang diperuntukkan tersebut adalah terpakai kepada semua warga negara Malaysia sahaja. Kedua, konsep kebebasan bersuara ini bukanlah suatu hak atau kebebasan yang mutlak. Oleh yang demikian, walaupun setiap warga negara diberi kebebasan dan peluang untuk mengemukakan idea dan pendapat, namun kita masih tidak boleh melampaui had atau sekatan ke atas kebebasan bersuara. Dengan erti kata lain, kebebasan bersuara adalah dibatasi oleh undang-undang. Salah satu contoh kes dalam isu buli cyber yang dapat dilihat ialah dalam kes Suharnizan lawan Nur Azira Pisang. Nur Azira atau lebih dikenali sebagai Ira Azira didakwa telah membuat cacian dan makian ke atas Suharnizan melalui media sosial Facebook secara terbuka.
Semasa live Facebook tersebut, Ira Azira telah menyentuh rupa fizikal Surhanizan. Di sini kami sertakan live Facebook yang dibuat oleh Ira Azira untuk menguatkan lagi isu buli cyber ini. Surhanizan, weh nak haram, hang dengar sini baru. Surhanizan, ni baru, hang dengar sini baru. Lahanat yang orang kata bangsa Melayu yang cukup-cukup perangai macam nak haram adalah nama dia Surhanizan binti Muhammad Siddiq. Ni aku nak abang kat hang, alright? Buat live masak-masak, buat live makan-makan, lepas tu letak sebelah kat benar laleh, pi kurus, pi ramping. So, dengan makan pil pelbagai tu boleh kurus dia. Ni anak haram, hang dengar sini perangai babi langsat, anak haram bangsat, hang dengar sini. Saya letak Kelab Nah Laleh kat sini bertujuan saya nak share. Yang aku makan banyak ke darah apa semua tu, aku tak naik badan disebabkan aku makan darah binatang ni. Hang tahu tak? Aku tak tunjuk pula kat orang yang kata aku ni tak makan. Ni, efek sedut lemak. Ni, rat perut, ikat perut dengan batu. Sebab apa? Sebab nak bagi kat badan. Hello, please. Please. Aku bukan macam hang, kurafat. Betul tak? Aku bukan macam hang, jahil. Aku bukan macam hang yang orang kata pentingkan diri sendiri. Hello, please lah, Muhammad Surhanizan. Hang dengar sini, Surhanizan. Walau sekali bangkai anjing, dia tetap bangkai anjing. Hang tahu maksud aku? Maksud aku, perangai haram jadah macam hang ni, perangai macam lahanat macam hang ni, yang tak boleh tengok Melayu maju, memang. Sebab apa tau? Sebab hang duk bajet-bajet, kan, duk bajet-bajet hang dengan laki hang, dengan anak hang pakai kuning, serba kuning tu, dah keturunan anak Raja Pahit tu, boleh duk kata kat orang sedap-sedap mulut lah. Hello, please lah. Aku dah buktikan. Aku makan produk ni, aku boleh enjoy apa saja yang aku nak makan. Ni lahanat, aku nak abang kat hang lah. Produk ni bukan kita nak bagi orang dekat dalam ni. Kita bukan nak kata produk ni boleh bagi hampa kurus. Dah. Produk ni kita nak bagi hampa tu sihat. Faham tak sihat? Hang tengok diri hang, sedap diri hang sendiri. Hang pakai baju pengantin pun gemuk serupa babi tau. Hang tu dah gemuk serupa babi kuning dah. Hang perasan tak? Hang sedap diri tak? I show you. Look at me, look at me. Nak haram, bangsa-bangsa nak haram macam ni memang tak boleh lepas pandang Memang, main handphone aku satu lagi. Mana bangsa nak haram ni? Nama dia apa tadi? Surhanizan, Sat, aku ajak hang. Aku nak ajak hang, bangsa nak haram hang nak kena tengok ni. Ni nama hang Surhanizan, Su apa? Surhanizan. Mari kita tengok bangsa nak haram ni. Kita tunjuk lah. Bagi famous satu kali, boleh? Okey. Surhanizan Muhammad Siddiq. Kita belanja satu kali ya, Surhanizan belanja. Hang tengok! Badan hang pun serupa babi. Hang nampak tak? Hang sedar dah diri hang? Hang sedar tak? Aku tahu pasal apa hang marah sangat dengan produk kurui. Sebab badan hang pun serupa babi. Hang sedar tak? Hang tengok perut hang tu. Aku faham hang marah kat aku. Hang sedar tak, Surhanizan? Hang sedar tak? Tu. Hang sedar tak mulut hang tu? Mulut hang dengan badan hang sama naik macam babi. Hang nampak tak? Tu, klaim tu. Tu yang marah sangat. Mereka naik Stargrad, kita naik Alphard. Patut marah sangat. Tu. Patutlah marah. Masak, makan, klaim. Tu yang marah sangat tu. Tu yang marah aku makan. Kenapa aku makan, lepas tu aku klaim kurui. Sebab dia makan dia gebi. Nampak? Ni istilah. Yang ni yang dinamakan rebau pendek tadi tu. Patut marah.
Buat live masak-masak, buat live makan-makan. Siapa kenal dia ni? Siapa kenal dia ni? Siapa kenal dia ni? Text lah nama dia kat aku. Mari kita bagi famous satu kali. Tu! Patut marah aku makan kurui. Beza banding gambar dengan gambar aku. Beza weh. Beza. Tu. Patut marah tu. Pipi pi mana pipi? Lengan pi mana lengan? Paha pi mana paha? Tu. Tu. Macam tu. Hang nak suruh aku badan macam hang. Ni semua ni nak suruh pi Facebook dia lah ni. Okey. Kita bagi semua pi Facebook. Silakan hampa semua pi komen kat Surharnizan Muhammad Siddiq. Dia adalah pengurus YS Transport Session. Tak ada nak pi melancong dengan dia. Tiba-tiba tak jadi. Orang bisnes pangai macam hang ni. Tak elok weh buat bisnes. Tu. Sebelah tu. Tu. Babi kuning. Tu. Pi weh. Pakai pi kat Facebook dia. Pi pakai pi kat Facebook dia. Dia nak famous. Pi bagi famous. Komen sikit kat gambar dia. Pi komen sikit kat gambar dia. Pi komen kat gambar dia. Dia adalah pengurus YS. YS Transportation. Pi. Ni. Ni kes konvik ni. Bisnes tak jalan tu yang marah orang jual produk kurui Patut marah. Kan? Dia duk kata aku masak, aku makan. Lepas tu claim produk kurui. Macam mana tak claim? Nak suruh badan aku besar macam hang. Hang nak suruh aku badan besar macam hang. Nak aku badan besar macam hang. Ni habak lah nak publicity murahan. Hang habak lah nak suruh aku bagi famous Facebook hang. Hang habak lah nak bagi kami semua pi tengok Facebook hang. Ni, aku habak kat hang lah nak haram weh. Sikit pun aku tak heran lah dengan hang. Hang punya badan macam tu. Bagi laki aku lah jijak perut. Batata keluar babi lagi sekok. Faham? Orang tak cari pasal dengan hang. Hang jangan cari pasal. Hang duk perasan hang tu bul lah. Hang dah perasan hang lawa dah pakai baju macam ni. Jujur. Siapa tengok dia tadi kata huduh? Siapa tengok dia tadi udah huduh? Nak aram bangsa-bangsat. Yang hang kutuk ni orang Melayu tau. Bangsa hang sendiri tau. Yang hang duk hina ni anak bangsa hang tau. Yang hang duk caci ni anak bangsa hang ni apa? Islam ke kapiak? Weh, kapiak pun tak masuk live orang. Mampui. Aduh. Penerimaan badan orang tak sama. So, janganlah marah orang makan produk menjadi. Betul. Hang tak makan jadi. Sebab itulah Ira buat live masak makan. Sebab semua marketing dengan marketing. Kena faham. Betul. Macam mana pengurus? Kalau hang diri hang pun hang tak boleh nak urus. Pasal apa hang boleh jadi pengurus anak haram weh? Undang-undang yang terpakai dalam kes ini ialah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Seksyen 509 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1995 juga terpakai dalam kes ini. Jika didapati bersalah di bawah seksyen ini, Nur Azira boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 dan penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya termasuk saman yang dikemukakan oleh pihak Peguam Surharnizan. Walaupun kes ini terjadi hampir sebulan, namun terdapat akaun media sosial yang lain yang telah memuat video itu semula.
sekaligus mencetuskan suasana tidak selesa kepada Suharnizan dan keluarga. Semasa di dalam Facebook Live tersebut juga, gambar-gambar anak beliau juga tersebar dan memberikan kesan emosi kepada kanak-kanak tersebut. Walaupun Ira Azira ada membuat permohonan maaf secara terbuka, tetapi Suharnizan tetap meneruskan dengan tindakan undang-undang terhadap Ira Azira. Berbanding pula kesan kepada Ira Azira iaitu melalui kenyataan laman web Facebook pengasas produk Grabna Laleh telah membuat posting melalui status Facebook tersebut menyatakan pihak syarikat membatalkan kontrak Ira Azira bersama syarikat tersebut. Ini kerana ia telah memberikan impak negatif kepada syarikat dan jenama tersebut. Setelah kita menahi berkenaan isu bully cyber dan undang-undang yang termaktub di dalamnya, mari kita dengar komen orang ramai berkenaan isu ini. Cyberbully ni dia yang kita tahu dia more to online, right? Online phone ke atau Facebook, right? So sangat bahaya lah. Sebab sekarang ramai yang cyberbully ni dia akan boleh mengakibatkan kita depression, marah, cepat marah, and then anxiety, and actually dia boleh sampai mengakibatkan kita bunuh diri. Yes. Sangat bahaya. So kita memang kena katakan tidak pada cyberbullying. No! Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin memberi pandangan saya tentang isu bully cyber ini. Melalui pembacaan dan pengamatan saya melihat kes bully cyber ini kian meningkat dari masa ke semasa. Sehingga kita mendengar mangsa bully cyber ini ada yang mengambil keputusan sehingga kehilangan nyawa. Ini amat membimbangkan kita. Justru itu, saya menyarankan kepada kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia memperhebatkan kempen jauhi bully cyber ini. Kepada masyarakat di luar sana, kita hendaklah tidak melibatkan diri dengan perkara-perkara negatif iaitu bully cyber ini. #jauhi bully cyber. #ZBBO. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rakyat yang diberikan kebebasan untuk mengekspresi pandangan, idea dan kritikan tetapi perlu mempunyai had. Contohnya, menggunakan kata-kata yang sopan supaya memberi kesan yang positif kepada semua pihak termasuk negara. Kita seharusnya sentiasa berwaspada dan bertanggungjawab dalam media sosial, terutamanya melibatkan informasi sensasi. Contohnya, krisis politik dalam negara. Rakyat sememangnya menantikan perkabaran isu krisis ini dari semasa ke semasa. Kadang-kala hanya isu kecil yang timbul tetapi diperbesarkan oleh netizen. Amat tidak wajar rakyat Malaysia menyalahgunakan kebebasan. Jika disalahgunakan, ia akan mendatangkan perkara negatif kepada rakyat dan negara. Lebih-lebih lagi dengan berita palsu. Contohnya, isu Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada 18 Mac 2020 yang lalu. Orang ramai yang membuat pembelian panik untuk barang keperluan seharian. Ini kerana mereka mendapat berita palsu yang ditularkan berkaitan perintah berkurung. Sedangkan pihak kerajaan masih memberi kebenaran untuk ketua keluarga keluar membeli barang keperluan seharian. Oleh yang demikian, kesedaran mengenai undang-undang cyber harus ditingkatkan. Penguatkuasaan MCMC memantau dan menyiasat akaun-akaun media sosial yang diwujudkan untuk menyebarkan perkara yang mempunyai kandungan yang bersifat lucah, sumbang, palsu, jelek dan mengancam orang selepas menerima aduan dari orang ramai.